Ya. Ada 3 benda yang aku nampak dekat Pasar Ramadan Kelana Jaya tu yang sebelum ni aku tak nampak dekat Pasar Ramadan lain. 2 daripada 3 tu adalah orang yang duduk diam, yang dia cat satu badan dia hijau ke benda. Ada. Dekat Australia ni. Dekat situ ada. Seorang tengah bawa basikal, lagi seorang tengah konon main gitar. Oh, baru tu. Dia cat badan hijau habis ataupun emas habis dia duduk je gitu. Aku macam, benda-benda macam ni boleh fly kat sini. Assalamualaikum, salam sejahtera para penonton sekalian. More talk for this evening. Top topik Kide. Apakah topik panas yang harus dibincangkan oleh kita semua pada malam ni? Dubai ke panas malam ni ke? Dubai panas tak? Dubai malam okey lah, not bad. Macam pasal Dubai panas ke topik panas sebenarnya? Kita jam lah ni tengah ni. Topik lah yang Kita panas. cakap pasal bulan puasa dulu lah. Sampai dapat structure. Tak ada, bulan puasa ni dah lebih separuh jalan ni. Korang buat apa masa bulan puasa? Jenis bazar apa yang korang pergi? Apa aktiviti yang korang boleh share, yang boleh dapatkan manfaat kat orang? Ada? Oi, setakat ni pergi bazar sekali lah kot. Tapi rasa time best pergi bazar kan, pergi masa lepas hujan. Kena plan betul-betul time tu lepas hujan apa semua. Parking terus pergi beli. Macam pergi kat Kelana Jaya. Kelana Jaya kan terkenal dengan apa, dia punya kepadatan apa, ramainya apa rakyat-rakyat memenuhi bazar kan. So pergi masa tu lepas hujan. Masa tu kebetulan ada kelas dekat apa Kelana Jaya. Habis kelas Kelana Jaya tu kira tiba-tiba apa ada kiriman kata suruh beli popiah tu. Popiah basah FAF. So buat kelas masa bulan Ramadan ni, kelas jenis apa? Mencabar tak? Masa bulan Ramadan saya ada buat kelas apa safety and emergency procedure. Kita last year pun Tak baik. Last year tak ada kan pasal Ramadan? Tahun lepas tak ada. Tapi tak tahu lah kat Dubai macam mana. Masih tak ada. Dubai tak ada juga Tak ada juga. Dubai antara tempat yang laju kan, dia punya apa, dia progress ke depan. Macam orang dah start boleh nak keluar, apa, PKP semua tak ada kan. Betul? Sebab apa lah jadinya tu? Sebabnya semua orang wajib divaksinasi dan kebanyakannya harus patuh kepada direktif pemvaksinan tersebut. Macam kat sini katalah macam tak nak lah, dengan alasan-alasan yang tertentu, ada yang berlandaskan hujah-hujah Islamik ataupun pseudo Islamik yang membuatkan diorang tak nak ambil vaksin. Tak ambil. Tapi macam kalau dekat sana kalau tak ambil, kita kebanyakan orang yang hadir di UAE ni, dia hadir dengan satu sebab untuk bekerja. Jadi dia ada visa kerja dia dan itu adalah sebuah yang sangat berharga lah untuk dia. Jadi negara tu tidak owe you to put you in prison or rehab you if you offend them. Dia just cancel you punya visa, balik. Jadilah persona non grata. Jadi dengan metod-metod begini dia berjaya memvaksinkan sesiapa saja yang masuk lah. So kadar vaksinasi tinggi dan itu membuatkan diorang boleh masking relaxation dah relax. Maknanya bila dah keluar daripada tempat-tempat tertutup dah tak payah pakai mask dan juga tak ada check in. Sepanjang-panjang kewujudan PKP ni dan seterusnya, tak pernah ada konsep nak kena download app gini, nak kena check in. Dekat Dubai tak adalah. Dubai tak ada app Dubai tak ada. Tapi Dubai bila sahaja ke the whole country? di situ ada beza lah. Dubai sahaja yang tak ada. Rasanya ada beberapa emir lain yang tak ada juga. Tapi di Abu Dhabi diketatkan. Sebab dekat Abu Dhabi ni ada geng degil lah. Geng yang macam aku cerita tadi lah, yang tak nak vaksin untuk sebab-sebab yang tertentu. Ada Vin Diesel kat situ Ada Vin Diesel. Akhirnya kena juga ambil vaksin. Tapi selok belok prosedur kat situ dah di luar daripada jangkauan apa yang aku boleh rasa lah, yang aku boleh cerita Dubai. Normally yang hanya nak tak ambil vaksin tu orang tempatan lah. Ya, orang-orang tempatan yang tak boleh dan mampu mengekspresikan dirinya. Tak nak. Kalau bukan orang tempatan susah sikit lah kan. Jadi tak ada beza sangat lah, yang penentang di sana, penentang kat Malaysia pun lebih kurang lah. Sebab atas sebab yang sama juga lah. Sebab dia ada yang lain-lain sikit lah. Ada yang mungkin ikut sebab-sebab orang barat yang kata macam dekat dalam vaksin tu ada benda-benda pelik yang dia akan cuba mengawal kita. Ada yang sebab-sebab yang seiringan dengan konsep Islam.
contohnya vaksin tu katanya tak halal ataupun tidak mengikut syariah. Jadi berbagai-bagai sebab yang diverse lah yang aku boleh katakan. Setuju. Dan kalau kita ada MySejahtera dekat Malaysia, application yang semua orang guna, pun almost practically forced to use lah. Kalau tidak, tak senang hidup lah kita. Leceh kan nak menulis di log dekat buku-buku log. Buku latihan. Buku latihan. Ya, Buku latihan nombor 7. Kalau tak ada smartphone, kalau tak ada application tu, kena tulis every time keluar masuk, kena tulis benda tu. So that kalau orang, siapa yang affected ataupun infected dengan virus tersebut, semua yang ada di kedai pada waktu tersebut akan dihubungi. Dan lepas tu sama ada mereka pergi quarantine center ataupun tindakan-tindakan seterusnya. Macam mana dia orang nak cari? Dia orang pakai dekat application tu, MySejahtera. Siapa yang tak ada tu, dia akan tengok di logbook waktu berapa dia masuk ni, time in, time out, macam punch card juga. Tapi kalau nak tanya Prof kat Dubai, ada tak ala-ala MySejahtera dekat sana? Ala-ala MySejahtera ada. Dia ada beberapa aplikasi yang ada penggunaan dia berasingan. Tak silap aku di Abu Dhabi memang ada sebiji macam MySejahtera tu. Maknanya kita download benda yang untuk contact tracing. Lepas tu ada keluar kamera dan setiap kali nak masuk sini pun QR. Tetapi kalau di Dubai dan di merata UAE berbeza sikit di mana aplikasi tu menunjukkan status vaksinasi. Maknanya you just ada cocok sekali, cocok 2 kali, cocok booster, dia akan tunjuk dalam tu dalam bentuk kod QR yang boleh di-scan. Dan sekarang ni boleh diguna di Eropah juga. Sebab dekat Europe dia orang pakai travel pass. Dan konsep travel pass ni adalah apa yang geng-geng konspirasi teori takut lah, iaitu pasport vaksinasi. Ini kira pasport vaksinasi jugalah. So bila kita dah ada vaksinasi, dia update kat dalam app tu, kita just tunjuk di establishment pemakanan yang kita nak pergi dan dia orang scan dan membenarkan kita masuk. Jadi itu sahajalah aplikasi yang digunakan yang boleh kata analog kepada MySejahtera, tapi itu pun tak serupa sebenarnya. Tak serupa. Adakah ia meliputi hanya di Dubai ataupun seluruh Emiriah tersebut yang bersatu tu, United? Yang boleh bersatu. Pakai semua. Dan app yang check in tu mungkin pakai di Abu Dhabi saja, tapi app yang namanya Al-Hosn. Al-Hosn ni semua tempat pakai. I see. Kira yang apa dekat apa yang app yang kat Dubai ni, dia status vaksinasi. Itu saja bukannya apa kita tengah positif ke tengah apa. Korang-korang bercakap Malaysia ni advance sikit lah, because apa ada apa macam apa ada status COVID status kan. COVID status. Tapi apa macam pada hemat saya, yang vaksinasi itu saja yang kira cukup lah kan. Okey, kamu vaksinasi tapi kamu infected tak infected? Ada juga. Cuma aku tak terfikir benda tu sebab aku dah tak pernah kena COVID lagi. Tapi bila dipikir balik, alhamdulillah. Ada tu dengan lagi satu PCR. So maknanya bila kita dah ambil PCR tu, selama 2 hari ataupun 3 hari, kita punya status akan menjadi hijau sekejap. And then lepas tu dia akan jadi kelabu balik. So bila kita nak hijaukan balik kita punya status, kita kena ambil PCR. Itu lah. So sempat masa balik ke sini hari tu, kau sempat lagi hari tu dekat Dubai kan, sebelum sini kan. Ramadan sempat kat Dubai kejap kan sebelum sini. Sempat selama 10 hari lebih kurang. So kau kata tadi kat Dubai tak ada bazar Ramadan? Tak ada. Memang dari dulu memang tak ada? Daripada dulu konsep bazar Ramadan ni tak wujud. Sebab orang Arab biasanya bila dah Ramadan ni, yang aku nampak lah, nak kata setuju ataupun nak kata faham, tidak sepenuhnya. Tapi dia akan invert the rhythm supaya malam rancak, siang tidak. Tidur je lah. Lebih kurang lah. Aku rasa lah. Tapi aku tak pasti. Bila aku tanya, banyaknya cakap kita orang relax-relax je. Tapi dia tak cakap lah dia tidur. Takkanlah aku nak tuduh sembarang pula. Aku rasa dia beribadat, baca Quran, solat-sunat banyak. Tapi tak cerita, nanti macam riak lah kalau cerita. Betul. Kita husnuzon lah. Asyad lah. Malam pun dia beribadat, siang pun dia beribadat. Malam tak, malam dia keluar. Tak, malam 2/3 malam bukankah sunnah untuk dia melakukan ibadat-ibadat. Tapi agak menarik juga tau. Pernah rasa ada bazar Ramadan selain daripada Malaysia tak? Pernah ada pergi nak stop Jakarta ke?
Melasi bazar Ramadan di sana ataupun Jakarta negara-negara lain? Aku tengok baru ni yang Khalid Al-Amri yang apa? Orang ni lah, orang Influencer UAE lah. from Oh, serius ha? Yang Salama. Dia makan Indomie tu? Dia punya Indomie, dia pergi bazar Ramadan kat Indo. Dia seronok gila. Dia dari Dubai. Seronok dia pergi Indonesia. Okay. Dia half Mak Saleh kan, half mak dia Scottish kot or something, and then half Amirati. So Tapi kalau ikut orang Arab bangsa tu dari ayah So bapak dia Emirati, dia Emirati lah kan. So probably yes. Jadi itulah dia seorang yang kira suka explore benda-benda baru lah. Kalau dari segi definition breakthrough is buat benda yang kau tak pernah buat sebelum ni dan dia berjaya breakthrough. Dia punya macam daripada household punya culture, dia pergi ke tempat-tempat lain. Nak explore dunia ni kan. Salah satu itulah yang kau tengok tu lah, pergi ke Indonesia punya bazar. Korang ada pengalaman tak dekat Indonesia punya bulan Aku tak nak pergi tapi nampak macam di video tu macam lebih kurang kita lah kot. Aku ada pergi masa kerja di Saudi, masa kerja kat Middle East juga yang aku pergi berpuasa dekat Indonesia kan. Okey, dapat penerbangan pergi Indonesia lah masa tu. Kebetulan dapat 2 malam duduk kat Jakarta. So dia punya celebration actually kita orang duduk di hotel yang memang bertaraf bintang yang tinggi lah. Harimau Bintang pun kalah dengan taraf tu kan. So jadi hotel itself pun dia orang buat macam booth-booth macam bazar juga dekat bawah. Dalam hotel? Oh kat luar lah. Jadi dia punya suasana tu memang best lah dekat sana. So sempat keluar juga tapi masa tu cuaca tidak berapa mengizinkan. Most of the time hujan semasa aku layover dia orang panggil lah as they call kat sana. Semasa duduk di sana. Kebanyakan masa hanya diluangkan di hotel, tapi adalah berpeluang beli nasi padang dekat sekitar tu, ada macam-macam booth. Agak meriah di sana lah. Kita pun tahu Indonesia ni negara yang relax kan, tak berapa formal sangat kan. So dia orang, saya tak tahulah kalau aku nak cakap dia orang buka tak ada lesen pun aku tak ada bukti kan. Tapi dia orang macam buka mentam je, buka tepi-tepi jalan. Kita pun tak tahu macam mana operate macam mana dia operate kan. Kalau dia tak buka pun jalan dah jam dan huru-hara. Kalau dia buka tak kisahlah kan. So itulah dia. Tapi kemeriahan tu ada lagi di magnitude yang lebih tinggi kalau kau buat benda tu di bulan puasa lah. Aku pasal benda ni pun sebab kita ada social media sekarang, kawan kita share kat Facebook. Ada seorang kawan kita, geng pilot juga, seorang kapten ni, dia share dekat Sydney. Pun ada bazar Ramadan juga. Yang mana Muslim, Sydney. Komuniti Muslim kat sana buat lah. Nampak macam meriah juga tapi biasalah. Kebanyakan kalau Muslim satu tempat, walaupun tempat orang putih ni, orang Pakistan, orang apa. So memang macam tu juga, ada jual murtabak lah semua macam, uish, best gila kan ada jual macam ni dekat ni. Dekat sini kan. Dekat Australia ada jual macam tu kan. So, baguslah dia mesti ada orang yang memulakan benda tu tau. Kira so dia follow suit. Ni pun ada. Aku rasa pun government kena ambil main peranan lah, approve benda tu. Kalau government tak bagi tak boleh. Mesti kena ada tax semua. Bagi aku lah, kalau benda tu menjanakan ekonomi negara, kapitalism punya polisi, dia orang mesti akan approve punya lah. Asalkan benda tu tak ada unsur keganasan yang dulu dia orang ada stereotip bahawa Muslim adalah satu bangsa yang ataupun satu kaum yang dikaitkan dengan peperangan dan sebagainya dalam sejarah semua. Itu dia orang dah move away from that anggapan yang silap lah. So kalau dia orang tengok kalau ada kemeriahan raya-raya untuk orang Islam, dia orang galakkan sebab apa? More money for them. Banyak duit dibayar sewa, dia orang buka booth tu, lagi meriah negara dia orang. Tourism attraction, orang-orang pelancong akan datang. Jadi benda-benda ni bukan saja kat Australia. Aku dengar dekat South America pun sama. Kalau kat Guyana, Suriname, negara-negara yang macam Trinidad, Tobago semua ni, bila ada apa-apa perayaan Muslim, dia orang sama-sama celebrate. Satu macam satu Malaysia lah, tapi satu Suriname katakan. Satu negara tu. Muibah. So ini aku rasa lah ini progress yang bagus lah dalam seluruh dunia nak mengiktiraf kita punya budaya Muslim kita. Ini bukan agama per se, bukan syariat apa buat bazar semua ni, tapi itu menunjukkan, mempamerkan identiti kita lah sebagai satu masyarakat komuniti Islam. Betul. Korang buka puasa luar negara bila last buka puasa luar negara? Sebelum nak masuk ke Prof lah. 2 tahun lepas rasanya. Yalah 2 tahun lepas kat Saudi lah. Tu pun kat Saudi aku tak jumpa lah kat mana bazar. Pernah lah kita rakyat Malaysian yang buat dekat Jeddah. Dekat Jeddah tu bukan embassy, apa nama tu? Konsulat. Konsulat kat Jeddah. Dia orang buat dekat depan, dekat compound
Konsulat tu lah. Dia orang buat macam bazar Ramadan. Kita pergi dulu sekali. Masa awal-awal pindah dekat sana. Meriah lah, macam Malaysia. Memang jual pun ramai orang Malaysia yang tinggal kat sana. Tu first and last aku pergi. Lepas tu later on dia kot tak pergi dah lah. Tapi kat Riyadh tak ada, tak jumpa lah. Kat luar kau pernah pergi ke? Nampaknya macam apa yang tempat jual kurma yang kita pergi tu dekat exit 8 tak silap, dekat Riyadh tu, dekat jalan panjang tu. 8 macam Putrajaya Gate 1 So dia macam ada macam pasar tani waktu biasa-biasa. Tapi pada bulan Ramadan dia orang ada buka macam kedai-kedai tepi tu. Bukan kedai lah, macam booth warung-warung tepi tu. Macam kita pergi dekat historical Jeddah, yang old Jeddah, tempat yang dia border sempadan north dengan south. Balat. Just after the border Balat. tu ada Balat. Balat tu dalam bahasa Melayu tu negara lah, tapi dia orang namakan daerah distrik tu ataupun section tu sebagai Balat. So Balat district ni macam historical city, tempat yang bersejarah di Jeddah, di mana banyak kegiatan transaksi perniagaan, saudagar-saudagar datang ke Jeddah Port untuk berurus niaga dari seluruh negara. Jadi tempat tu dijadikan macam souk kan. Kalau hari-hari biasa pun orang pergi untuk beli jubah, beli kurma, tukar duit, beli Rolex, katakan kan dekat sana. Ada McDonald besar, ada Al-Baik besar, Al-Baik KFC dia orang. So tempat-tempat tu bila malam, so that's why aku boleh tangkap apa yang Prof cakap tu. Bila malam dia jadi lively gila tempat tu. Mana time Ramadan? Masa luar bulan Ramadan lively kan malam. Tapi pada bulan Ramadan ditambah pula dengan gemerlapan lampu-lampu yang dia orang buat semua tu. Jadi kalau siapa-siapa yang boleh follow YouTuber Saudi, tapi korang tak akan faham lah dia cakap bahasa Arab. Aku dulu ada follow juga few. Every Ramadan dia akan buat lah tour bersama family dia kan. Dia buat vlog jalan kat sana. So banyak lah benda. Kira adakah bazar Ramadan ni orang adalah malam? Lepas buka puasa tu, betul. bazar dia orang adalah time tu. Dia akan bermula before buka puasa, which is tak berapa meriah sangat. Possibly sebab aku rasa dia orang semua tak tahu lah, kekeluargaan dia orang kot. Dia orang suka macam sendirian dekat rumah je kan buka puasa. Lepas cuaca panas. Macam dekat Saudi kan, dekat negara Middle East. Saudi. Okay, kalau ambil kira tempoh setahun tu, berapa kali je lah Ramadan tu musim tiba time musim sejuk. So kebanyakan Ramadan diorang tu memang time musim panas. So kalau nak buat bazar Ramadan, aku rasa tak sesuai untuk negara diorang. Panas kot, siapa nak, memang panas gila kan. Kalau itu time 40 degrees, 35, 36, kita pun tak nak keluar kalau kita ni kat sana. Sini boleh lah kot, mungkin 30 kan, 28, 29 okey kot kan. So aku rasa sebab tu kot. Tapi mungkin memang dari dulu bukan culture dia, tak tahu lah kan. Kita tahu culture. Kita bazar Ramadan ni bermula daripada siapa? Kita kena tahu hadis Nabi ada Rasulullah pernah sabda something pasal pasar. Kita pun tahu kan. Jangan jadi orang pertama yang masuk kan, something like that lah. So ada konotasi pasar yang tertentu pasal pasar, pasal bazar, pasal mall semua tu. Ada doa masuk pasar tau. Masuk Nabi pasar. ajar doa untuk baca untuk masuk pasar. Aku pernah baca sampai mana kenapa kena ada sampai kena baca doa nak masuk pasar, sebab di pasar tu berlaku banyak penipuan, jual beli tu menipu, lepas tu benda macam tu lah kan. Jadi kau kena minta perlindungan lah nak masuk tu. Okey, sebab pasal tipu, Karipap Oksigen adakah berulang lagi tahun ni? Aduh, Karipap Oksigen. Siapa Oksigen antara kita yang paling dekat? Itu dia, admin X kena Karipap Oksigen. Tahun bila tu? Tahun ni? 3 tahun lepas je. 3? Tahun lepas. Ui, dah lama dia orang buat kerja ni Memanglah dia orang ni. Tapi kau cakap korek siapa-siapa kena Karipap Oksigen tahun lepas tu, bazar Ramadan mana kau pergi tu Kalau kat Malaysia lah kan. Tapi back to the yang hadis pasal Nabi semua tu kan. Kita duk sibuk pasal syariat, ibadat. Boleh tak kita genggamkan tangan ke masa sujud ke apa. Kalau kita boleh masuk ke bidang muamalat apa semua tu, banyak juga hadis yang cerita pasal benda ni. Pasal pasar je dan kejahatan pasar ada banyak pelbagai dalam sirah Nabi semua kan. Nak masuk pasal ni. So rajin-rajinlah kita belajar lebih pasal kehidupan Rasul junjungan kita. More to know. Yep. Never ending Every day we learning. learn something new. Ada berapa ratus ribu hadis yang dah ada kan. So sikit-sikit, makin lama makin banyaklah kita lebih maklum pasal benda ni kan. Jadi mungkin sebab itulah kot dikurangkan
dia kurangkan aktiviti macam tu lah kot waktu siang. Probably. Tapi mungkin malam dia buka tu macam mana tu? Malam tak apa ke? Sebab dah niat dah buka puasa dah. Jadi boleh melakukan penipuan lah. Tak ada. Mas Selamat tak menghalalkan cara. Going back even further. Macam ni kan, merokok, diorang kata merokok makruh ataupun haram, benda yang salah. So bulan masa puasa tak boleh buat kan. So perokok tak boleh. Tapi lepas buka puasa berapa rokok dia letak kan kat sini. Kenapa begitu? Jadi bazar orang yang nak cari makan semua tu insya-Allah dengan niat yang baik lah, insya-Allah. Diorang akan buka lebih pada waktu malam lah rasanya. So macam Prof, kau dah balik cuti ni. So kau pergi bazar, adakah seperti yang kau expect bila kau pergi bazar tu ke macam kau rasa? Dia yes and no. Tapi sebelum kita move on, just nak cerita kau cakap berapa lama orang Arab dan orang yang banyak musim menikmati Ramadan di kala musim sejuk. Jawapan dia senang je. Setiap aku rasa 36 tahun lah kalender lunar akan pusing satu kali satu tahun. 36 ya aku dah tahu. Dia sebab dalam setahun lunar kalender akan jump back 11 days. Okay. So maknanya tahun ni April 2 ataupun April 3 start Ramadan kan. Tahun depan mungkin akan start March March 20, 21, 22 macam tu lah. Dan aku 36 sendiri tahun kalau bagi 12 kira betul. macam satu, kalau macam tahun depan macam dia sepertiga bulan kan. 3 tahun sebulan, 3 tahun sebulan. Apa yang aku tak kerti yang 36 tahun tu, tapi ada satu fakta yang aku tengok mungkin betul lah 36 tahun. Bila kita raya 2 kali setahun. Ingat tak bila? Raya 2 kali setahun. Masa tahun 2000 ke 2001. Okey. 2000 ke 2001. Dan mungkin dalam 30 tahun selepas itu kita akan mengalami satu situasi di mana Syawal tu jatuh pada Januari dan Disember. Dia hujung ke hujung kan. So tak mustahil, mungkin 36 tahun tu mungkin satu figure yang kita boleh pakai sebagai kasar sepanduan dia. Jadi dari segi musim sejuk tu, kalau macam tu calculation dia, still sepanjang tahun tu lagi banyak musim panas. Panas tu lagi banyak daripada sejuk tu lah. Pada amnya di negara Timur Tengah boleh kata bulan 5 sampai bulan 9 lah. 5, 6, 7, 8, 9. Ambil lah lagi satu bulan, katalah 10 pun tak adalah sejuk sangat. 10. So kira separuh daripada setahun boleh kata panas. Kalau kau setuju lah sebab kau sendiri duduk dekat Timur Tengah dulu. Boleh kata bulan 4 tu dah start nak jadi macam sama macam Malaysia, betul tak? So katakan sekarang ni Ramadan tu jatuh pada musim sejuk. Kena tunggu lagi 36 tahun untuk Ramadan pada musim sejuk. Macam tu? Kalau berminat lah, aku rasa tak adalah hot sangat pun Ramadan musim sejuk. Tak adalah exact sangat kan kalau pada hari tu. Kalau betul nak sangat bila Ramadan dah rasa macam pada bulan-bulan yang musim panas je, pindah pergi Australia. Macam gitu lah. Duduk situ. Jadi Richard Branson boleh lah buat tu. Tukar-tukar sendiri. Soalan dia apa tadi? Aku pun lupa. Tergarau jauh gila. Soalan ni apa expectation aku. Bila datang Malaysia. Banyak benda yang dekat Malaysia ni yang surprise aku bila aku balik. Tapi kita cerita pasal pasar Ramadan. Aku ada beberapa pasar Ramadan yang aku sendiri pergi bila aku duduk PJ dulu. Mizaidi pun tahu pasar-pasar Ramadan ni. Ya, saya. Section 14, Section 17 dengan KJ. Jadi apa yang aku tengok Section 17 tadi, daripada full on satu jalan tu penuh dengan pasar Ramadan, maybe 10% saja. In fact aku beli satu benda je, kuih. Itu pun sebab aku rasa kesian lah dekat bisnes dia. So daripada situ aku pindah pergi Section 14 punya. Sebab dekat je, 5 minit je bawa kereta. Pindah pergi Section 14 punya, tak wujud. Memang dah tak ada pasar Ramadan. Lagi kurang meriah lah. Kurang meriah lah kalau sampai dah tak wujud kan. Kurang meriah kalau kita kira 10 tahun punya time frame. Tapi kalau kita kira dari katakan 3 tahun punya time frame, ini dah dikira meriah sebab tahun-tahun sebelumnya bazar sangat susah untuk dijalankan kan? Tak ada langsung. Mungkin tak ada langsung. 2020 mungkin tak ada langsung kan? Jadi ini kira macam satu
kemajuan lah daripada tahun lepas dia orang kata kan. Daripada kosong kedai jadilah 2 kedai. Nak compare 10 tahun lepas 100 kedai dengan 2 kedai memang jauh lebih Kosong tak kedai boleh jadi lah. 2 kedai je peningkatan 200%. Betul tu. Tapi aku nak tanya satu benda lah. Nampak macam tak meriah dari segi jumlah bilangan kedai ni. Tapi dari segi sambutan orang ramai ni, aku tengok lalu jalan jauh pun dah start jam dah orang nak pergi. Korang ada tak pengalaman cari parking? Betul. Macam mana? Apa Amir ada ni ke? Okey, kepada yang kenal apa Bazar Kelana Jaya macam mana, okeylah kita ambil yang common lah, Bazar Kelana Jaya. Saya biasanya parking dekat depan apartmen polis tu. Okey, tahu. Ya, Tahu. Itu dah dekat tu. Itu kalau tahu potong jalan apa semua boleh lah kan keluar tu. Tapi rasanya apartmen polis tak ada jalan belakang. Yang ada jalan belakang tu dia punya kawasan kompleks sebelah tu, ada satu lagi apartmen kompleks. Boleh potong ikut jalan belakang. So dia boleh masuk situ lah. Tapi apa memang saja saya letak di situ untuk nak elak jam. Nak elak jam nak keluar pasal apa masa tu yang saya cakap tadi ada kelas kan. Ada kelas kebetulan habis pukul 4. Habis pukul 4 kita masuk dalam kawasan Kelana Jaya tu. Daripada apa saya tu punya apa nasi padang tu kan. Jadi nampak jam dah mula jam apa daripada jauh dah nampak lah yang jam T junction Giant kecil kan. Giant kecil kan orang kata ni jam teruk ni. Okay, so kita parking dekat tu. Aku sebenarnya takut nak parking dalam tu sebab apartmen polis. Bukan parking dalam, parking luar tu ada parking. Okey. Memang luar tu memang ada parking. Memang betul-betul depan guard polis. Dia post parking. So jangan kata kita menampak sikit lah. Tak apalah kita kira start down sikit kan. Kita dalam kelas dah duduk lama kan. Apa salah kita jalan sikit kan. Jalan. Ya. So masa tu pukul 4 lebih. Okay, 4 lebih kita baru nak meriah kan. Kita beli siap-siap apa semua. So antara strategi je parking jauh sikit lah. Parking jauh sikit. No harm parking jauh sikit. Aku dah lagi jauh. Dah beli apa semua, boleh patah balik apa semua, boleh apa masih lagi ada second thoughts ke apa semua. Dah beli semua masih lagi pukul 4.30 4.40. Okey, keluar dan kita tempuh jam lah kan balik ke Putrajaya. Ada 3 benda yang aku nampak dekat Pasar Ramadan Kelana Jaya tu yang sebelum ni aku tak nampak dekat Pasar Ramadan lain. 2 daripada 3 tu adalah orang yang duduk diam, yang dia cat satu badan dia hijau ke benda. Ada. Dia dekat Australia ni. Dekat situ ada. Seorang tengah bawa basikal, lagi seorang tengah konon main gitar. Oh, baru tu. Dia cat badan hijau habis ataupun emas habis dia duduk je gitu. Aku macam benda-benda macam ni boleh fly kat sini lah. Aku cuba nasib kot rasa tengah pick up. Dikira ada macam ada business model baru dia nak belajar. Susah dalam 2 tahun ni kan. Nak semayang je. Lepas main asar teruslah dia kan. Berbuka je habis mandi terus. So Food of choice. betul. But for me Petaling Jaya adalah tempat yang kau akan tengok benda-benda macam ni lah. Yang bohemian, yang orang akan try something new. Memang susah nak cari di luar daripada situ. The last one is a busker, blind busker. Tapi dia punya busker punya level, aku tengok ada pedalboard. Ini kemain ni kau, ada pedalboard, lepas tu speaker dia ni Bose yang besar. Commercial. Bukan Marshall tapi still Ford juga Bos kaya. Those are things yang aku tak jumpa sebelum ni sebelum aku pergi Pasar Ramadan. Nice. Cap, Experience basker, ramai sesak masa kau pergi bazar. Kau tak, aku assume kau tak pergi di PJ dan Kelana Jaya. Dekat rumah aku jalan kaki je dia macam dekat rumah aku tu ada rumah kedai. Rumah kedai ni bentuk macam dia bulatan lah. So maknanya kalau kau rumah kedai tu dari depan, kalau pergi belakang rumah kedai ni, dalam belakang rumah kedai tu ada macam bentuk bulatan lah, ada ruang yang bulatan. Which is pada hari biasa kosong itu. Tak ada orang parking situ. Ada tempat parking tapi kosong. Orang macam boleh lalu. Dia macam ada kata rawbat, tak rawbat, ada dataran tapi berbentuk busingan. Sebab kalau keluar dari rumah aku tu, kau boleh belok kanan atau belok kiri. Dua-dua jalan tu akan ke arah, dia akan converge balik ke exit lah. Yang sama. Okay, so bila Ramadan situ akan jadi tempat bazar Ramadan lah. Cuma penuh tak? Dekat dalam bulatan tu sendiri. Kereta parking sampai nak dekat ke taman rumah aku. Kereta parking penuh parking tu. Okay. Orang sibuk pergi gitu. Aku kalau aku rajin aku jalan kaki. Kalau hujan aku naik kereta kot. Dalam berapa meter perjalanan tu kalau jalan? Kalau dari rumah aku lebih kurang 500 meter. Wah, kira cap ni agak bertuah jugalah daripada segi tak Bazar Ramadan. Tak sibuk cari parking lah. Mudahlah kira balik rumah kan. Lupa beli boleh patah balik kan. Itu ada antara yang advantage. So dalam tu
Aku rasa untuk kalau kau nak kenyang untuk makan buka tak ada masalah, itu semua ada lah. Ada kuih muih, ada ayam, ada apa? Ada lah ayam bakar, ada laksa lah, ada. Bazar Ramadan stuff. Tapi aku rasa tak boleh challenge lah Putrajaya punya kot. Aku pelik lah macam Prof tadi tak pergi kan. Kau tak pergi Putrajaya punya kan. Tapi kau dah pergi dah Putrajaya punya. Aku dah pergi sebab tu aku pergi. Compare antara KJ dengan Putrajaya ni mana kita? Putrajaya punya super hot lah. Memang besar gila. Siap kena ada pass kan? Putrajaya ni. Pass, you mean you kena daftar and ambil pass? Ada. Awal-awal itu kot, the first 2 days ke apa macam tu? Ya, aku perasan sebab dia orang buat YouTube video, dia orang pergi pasal Ramadan. Tak ada ambil My Sejahtera kau. Kau just tag in, and then kau masuk lah. Lepas ni kau tahu kau takkan pergi dah KJ punya lah apa ni? Aku pergi bazar-bazar Ramadan yang itu pun sebab aku just take a walk, jalan kenangan. Ni Jalan semua kecil-kecil dulu, bukanlah kecil, zaman sekolah menengah apa semua pergi situ. Aku ingat adalah kedai-kedai makan yang menghidangkan makanan yang aku makan dulu waktu kecil. Lalas bazar Ramadan tak wujud. Hilang terus. Itulah. Macam kuih tiaw Coco Pelli. Sedap. Betul juga. So but I don't even know if Coco Pelli still ada. So itulah.